Salam sejahtera dan salam hormat, bersama saya Debbie Emenda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 3 November. Sarawak mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 semalam dengan penambahan 14 kes baru melibatkan daerah Kuching. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas turut memaklumkan bahawa terdapat satu kluster baru iaitu kluster Wisma Seberkas. Dato' Amar Douglas memberitahu 14 kes baru melibatkan 5 kes daripada saringan kontak kluster Green Hill, 3 kes kontak kluster Wisma Seberkas, 4 kes saringan Kendiri manakala 1 kes masing-masing saringan pulang dari kawasan berisiko COVID-19 dan saringan masuk kerja. Beliau mendedahkan kluster baru iaitu kluster Wisma Seberkas melibatkan 2 premis yang terdapat di dalam bangunan tersebut. Kes mula dikesan selepas kes ke-866 menjalani saringan Kendiri pada 26 Oktober. Susulan daripada pelaporan tersebut, 7 kes lagi dikesan melibatkan kluster ini. Kes-kes ini dalam lingkungan umur 13 hingga 37 tahun, di mana 1 kes merupakan ahli keluarga dan 6 kontak tempat bekerja. Ini menjadi jumlah kes dan kluster ini seramai 8 kes termasuk indeks kes. Dengan penambahan kluster Wisma Seberkas ini, ia menjadikan sebanyak 6 kluster di negeri ini masih aktif. Dato' Amar Douglas berkata demikian pada sidang media harian di Kuching. Dalam perkembangan sama, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas menasihati rakyat Sarawak untuk tidak melakukan perjalanan ke kawasan zon merah iaitu daerah Kuching. Ini berikutan dengan peningkatan kes positif yang direkodkan di Sarawak, khususnya di Kuching. Rakyat Sarawak dinasihatkan agar untuk tidak melakukan perjalanan ke zon merah, terutama di daerah Kuching. Begitu juga dengan penduduk di daerah Kuching, tidak digalakkan untuk keluar dari daerah Kuching dalam tempoh 2 minggu ini. Selain itu, penduduk di daerah Kuching juga disaran supaya membeli makanan secara bungkus dari premis makanan memandangkan kes-kes positif yang tinggi telah dilaporkan di daerah Kuching yang melibatkan kawasan kafe dan restoran. Dalam pada itu, semua majikan dan ketua jabatan digalakkan untuk membenar pekerja bekerja dari rumah dalam tempoh 2 minggu ini sehingga arahan terbaru dikeluarkan. Dalam pada itu, JPBN turut berterima kasih kepada semua penderma ke kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Kampung Haji Baki. Bagi badan bukan kerajaan NGO dan orang persendirian yang ingin untuk mengumpul derma, mereka harus mendapat izin dari pejabat residen Kuching terlebih dahulu sehingga kesahihan pemungut derma dapat disahkan dan pengedaran sumbangan dapat diselaraskan dengan teratur. Selain itu, JPBN juga memuji tindakan premis perniagaan yang memberitahu pelanggan dan orang ramai berhubung dengan kes positif yang diketahui di premis mereka. Pemberitahuan penutupan premis mereka adalah untuk menjalani proses sanitasi agar premis mereka bebas dari COVID-19 setelah dikunjungi pelanggan yang didapati positif. JPBN berharap semua premis perniagaan dapat mengambil langkah yang sama untuk melindungi pelanggan dan orang ramai dalam usaha memutuskan wabak COVID-19 ini. Mahu bergambar mengenakan pakaian seragam istiadat Polis Diraja Malaysia bersama keluarga. Itu hasrat yang diluahkan mendiang Konstabel Nicholas Dadup Unggat kepada ibunya Elizabeth Salang 3 hari sebelum anggota polis itu maut dalam kemalangan yang berlaku pada Ahad lalu di Johor ketika mengejar sebuah kereta yang dipercayai dipandu penjenayah. Menurut Elizabeth, mendiang menghantar mesej gambar dengan mengenakan pakaian seragam dan memberitahu rancangan untuk pulang bercuti ke Sibu pada Disember ini dan menyimpan hasrat untuk bergambar bersama ahli keluarga. Aku uji ke baju toko ya, gila maya kita cuti gila. Kita bergambar magiang kena baju tok, kena baju tok, gambar magiang lah. Ya, aku yang bunyinya, tapi aku nada nyaut WhatsApp ya aja deh. Nada nyaut lama-lama. Segi hati aku dah nak nyamai, udah mantai ke bajunya 3 harinya deh. Sampai aku segi jahit asai sebenarnya nada aku segi 2 hari jahit asai. Sebenarnya kejadian tu berlaku deh. Segi aku dah habisin nemu asai aku. Nak punya mati.
Baru menamatkan latihan konstabel pada Mei lalu, Elizabeth memberitahu mendiang ada mengirim wang kepada mereka sebaik menerima gaji pertamanya. Mendiang disifatkan amat berdikari apabila menolak pelawaan ibunya untuk membeli barangan keperluan ketika hendak berpindah ke rumah sewa baru-baru ini. Sementara Datuk Mendiang Salangkaya 76 tahun berkata, mendiang meminati kerjaya beruniform semenjak kecil lagi. Katanya, mendiang menelefonnya setiap hari dan juga memaklumkan mengenai tugasan rondaannya sebelum kemalangan itu berlaku. Kamu mau minta askar ataupun polis untuk kerja, saya cakap. Memang tak ada komunis, tapi sekarang polis memang berbayar. Dalam bandar sekarang, ramai komunis. Dulu dalam hutan komunis. Tapi dia punya tim memang minat situ. Tak boleh lah kan. Mayat mendiang pada asalnya dijadual diterbangkan dari Kuching ke Sibu pada pukul 4 petang, namun disebabkan hujan lebat, penerbangan itu dibatalkan dan mayat dihantar ke Sibu Jaya menggunakan kenderaan darat. Mayat tiba ke kediaman di Lorong 8 Sibu Jaya tengah malam tadi. Pengkebumian akan diadakan pada pagi hari Khamis nanti di Nirvana Sibu ni lah. Jadi untuk upacara pengkebumian nanti kita akan mengadakan dengan upacara pengkebumian rasmi. ACP Stanley yang hadir melawat keluarga mendiang turut menghulurkan sumbangan peribadi. Sarawak sangat komited dalam memastikan hak rakyat ke atas tanah hak milik Bumiputera NCR dipertahankan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ke arah itu kerajaan negeri telah memperkenalkan inisiatif baharu pengukuran tanah NCR pada 2010 untuk mempercepatkan proses penyukatan tanah bagi memastikan pemilik tanah NCR mempunyai dokumen pemilikan, persempadanan yang jelas dan tidak akan diceroboh. Inisiatif tersebut melibatkan dua peringkat iaitu peringkat pertama merupakan pengukuran perimeter dan pewartaan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri sebagai Reserve Komunal Bumiputera Pertanian. Peringkat kedua pula merupakan pengukuran secara lot individu dan pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, program penyukatan ini akan diteruskan dan peruntukan RM40 juta disediakan tahun ini untuk proses tersebut. Selain penambahan lebih 400 orang kaki tangan Jabatan Tanah dan Survey yang menelan perbelanjaan RM30 juta setahun. Jelasnya, sejak diperkenalkan sehingga kini, seluas 943,926 hektar tanah NCR telah disukat dan daripada jumlah tersebut, lebih 700,000 hektar telah diwartakan. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Rantau Panjang Batu Kawah di Kuching. Sebanyak 206 surat hak milik dikeluarkan bagi kampung tersebut. Dalam pada itu, beliau menyeru kampung-kampung tradisi yang belum disukat agar mengemukakan permohonan. Ketua kampung dan ketua masyarakat hendaklah menghantar permohonan bagi membolehkan proses penyukatan kampung tradisi dilakukan supaya surat hak milik tanah dapat dikeluarkan. Setakat ini, lebih 55,000 lot kediaman daripada 360 kampung seluruh Sarawak telah disukat. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 50,517 lot telah dikeluarkan surat hak milik. Institut Jurutera Malaysia IJM disaran supaya mengkaji kaedah yang berkesan bagi pembinaan jalan atas tanah gambut yang berkualiti di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata, ini kerana tanah gambut yang meliputi 60% bumi Kenyalang ini menjadi cabaran untuk membina jalan bermutu tinggi. Oleh itu, beliau meminta agensi kejuruteraan itu memainkan peranan membekalkan data dan pelan arkitek lebih tepat bagi memastikan jalan raya di negeri ini dapat dibina dengan spesifikasi sempurna. It is very difficult to build on it, and that's why they're doing the research on it. Orang dari Semenanjung Malaysia tak dapat. They do not have much pit like ours, so they cannot design road on pit. But Sarawak, yes.
Tan Sri Dato' Amar Dr. James berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian bangunan International Engineering Centre di Kuching. Bagi tujuan itu, kerajaan negeri turut memperuntukkan RM1 juta sebagai modal untuk permulaan kepada IJM bagi menjalankan kajian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan bahawa kerajaan akan membekalkan fasiliti yang lebih canggih kepada institut itu sekiranya kajian berkualiti mampu dilaksana. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak memerlukan pertambahan perjawatan selaras dengan perkembangan pesat di negeri ini. Pengarah Kastam Sarawak Herman Shah Abdullah berkata, keperluan itu untuk mengukuhkan lagi pengoperasian di Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin iaitu di Teluk Melano yang dalam rancangan pembinaan Pos Kawalan Sempadan Bak Kelalan, Lapangan Terbang Sibu dan Pelabuhan Tanjung Manis Bintulu. Setengah-setengah tempat tu macam masih ada kekurangan, misalnya Bintulu, di mana Bintulu sekarang berkembang pesat kan dengan industrinya. Jadi kita pegawainya tidak mencukupi. Jadi kita memerlukan pertambahan. Jelas beliau dengan situasi Sarawak kini yang ke arah negeri maju berpendapatan tinggi, banyak kawasan baharu telah dibuka yang memerlukan kesiapsiagaan kastam negeri. Buat masa ini, Pos Kawalan Sempadan Sementara Teluk Melano dan Bak Kelalan telah beroperasi dan Pos Kawalan Sempadan Serikin juga akan dibina setelah mendapat kelulusan daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johariddin Openg. Herman berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya, Kuching. Sekian berita pagi Sarawak hari ini. Saudara terus amalkan kebiasaan baharu bersama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Dengan itu saya Debbie Amanda Padan. Sehingga berjumpa lagi.